Bersama saya, Puteri Syakina binti Ahmad Syahidin, selaku moderator anda pada hari ini akan mengupas dengan lebih mendalam tentang topik berkaitan LGBT. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Siti Nur Ashikin binti Muhammad Balinda. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi atas kesempatan yang diberikan untuk berucap pada hari ini. Seterusnya, ahli panel kedua kita, Saudari Nur Naziha Nakia binti Muhtaram. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari kerana berjumpa saya di panel pada hari ini. Sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan dua rangkap pantun terlebih dahulu. Melayang serindek di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Muar pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Lipis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami mendengar perbincangan yang semakin hangat diperkatakan di kalangan masyarakat kita. Seperti yang kita sedia maklum pada awal pembukaan majlis kita sebentar tadi, topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah berkaitan LGBT. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita sedia maklum, dewasa ini seringkali kita mendengar tentang isu LGBT, iaitu juga dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual dan transgender yang melanda negara kita semakin meningkat dari semasa ke semasa. Malah, ianya bukan sahaja berlaku di dalam negara kita, tetapi juga di luar negara. Perkara ini semakin membimbangkan, terutamanya kepada masyarakat Malaysia yang rata-ratanya beragama Islam. Sebelum saya bertanyakan dengan lebih lanjut kepada para panel jemputan kita, biar saya memberi sedikit penerangan berkaitan LGBT. LGBT adalah segolongan manusia yang mana orientasi seksualnya berbeza daripada majoriti masyarakat. Istilah songsang digunakan untuk menyifatkan orientasi seksual LGBT kerana kebanyakan daripada kita menganggap bahawa orientasi seksual mereka adalah sesuatu yang tidak normal. Sikap setengah masyarakat terhadap golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender telah dipengaruhi oleh sejarah keagamaan, undang-undang, sosial, politik dan juga kebudayaan. Oleh itu, soalan saya pada panel pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam isu LGBT ini? Silakan saudari Ashikin. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan yang telah diajukan. Golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT mengejutkan negara apabila mereka lantang menuntut pengiktirafan dan hak asasi manusia tanpa segan-segan kerana terdapat beberapa pertubuhan yang mendukung dan menjadi tulang belakang mereka. Penularan gejala ini merupakan perkara serius yang perlu diatasi oleh umat Islam dan perlu dibincang dari menular ke pelosok tanah air. Menurut saya, isu ini cukup membimbangkan apabila sebahagian daripada kelompok LGBT adalah golongan terpelajar dan profesional. Golongan ini cenderung memilih untuk mencari seperti mana naluri mereka inginkan, walaupun terpaksa membuang atau menambah alat kelamin yang bertentangan jantina. Antara faktor yang menyebabkan terlibatnya masyarakat dalam isu LGBT ini adalah kerana majoriti yang terlibat dengan LGBT mengalami kekosongan jiwa atau kurang pengetahuan dalam agama dan mempunyai kecederaan identiti. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 54 hingga 58 bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah peristiwanya ketika dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedang kamu nampak pujinya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki, bukan perempuan, kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji, bahkan kamu kaum yang jahil dan tidak mengetahui akan akibatnya. Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih suci. Lalu kami selamatkan Nabi Lut
keluarganya serta pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya. Kami takdirkan dia menjadi dari golongan yang tertinggi dalam azab, dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Walaupun pada fizikal golongan transgender itu lelaki, tetapi perasaan dan keinginan mereka lebih bersifat kewanitaan, kerana naluri mereka suka berpakaian wanita dan melakukan kerja-kerja kewanitaan atau keibuan. Perkara ini sangat berbahaya jika tidak diundur kerana dikhawatiri menjadi suatu normalisasi yang akan dicontohi oleh orang lain, khususnya anak remaja yang merasakan perbuatan yang dilakukan adalah betul. Golongan yang terlibat dengan LGBT ialah golongan yang tidak dapat membezakan antara perkara yang baik ataupun yang buruk. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dari rakan-rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan kepada LGBT. Selain daripada itu, peranan media massa juga seperti internet tambahan yang mudah dicapai memudahkan LGBT mendapatkan maklumat tentang gejala yang tidak sihat itu. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter, WeChat, WhatsApp dan sebagainya memudahkan lagi golongan ini berkomunikasi dalam kelompok mereka. Tularan LGBT ini diketahui masyarakat umum melalui laman-laman sesawang yang kebanyakannya wujud di barat yang menyokong LGBT. Antara faktor lain ialah masalah dalaman keluarga dialami remaja yang menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah dari melakukan hubungan dengan rakan sejenis dan menganggap mereka boleh menggantikan ibu bapanya. Kekurangan masa ibu bapa kerana kesibukan kerja juga menyebabkan mereka mencari kasih sayang melalui rakan sejenis. Perkara ini perlulah diberikan perhatian untuk mengelakkan daripada berterusan. Terima kasih saudari Asyiki atas jawapan yang cukup memberangsangkan. Untuk soalan saya pada kali ini, saya ingin tunjukkan kepada panel jemputan kita yang kedua, iaitu saudari Nur Nazir Hanakia. Soalan saya, apakah kesan-kesan yang mungkin akan diperolehi oleh manusia sejagat terhadap keterlibatan sesetengah individu dalam isu LGBT ini jika tidak dibendung? Baiklah, terima kasih kepada moderator yang bertanyakan soalan. Seperti yang kita sedia maklum, kepesatan perkembangan LGBT dalam negara ini amat membimbangkan. Ramai anak muda yang sudah terjebak dan terikut-ikut dengan aktiviti yang tidak bermoral ini. Gejala ini sangat memberi kesan kepada agama, negara dan masyarakat. Malah, ianya turut memberi kesan kepada LGBT itu sendiri. Seseorang yang terlibat atau melibatkan diri dalam kancah LGBT ini diibaratkan seperti terjun ke dalam sebuah kolam yang sangat kotor dan dalam, dan ia menyebabkan mereka sukar untuk naik semula. Begitulah perumpamaan yang boleh diberikan kepada mereka yang menyertai gejala ini tanpa berfikir panjang. Tanpa kita sedari, mereka yang terlibat dalam gejala ini telah menyebabkan maruah mereka tercalar, dan hidangan yang akan mereka perolehi adalah cemuhan, makian, ejekan, sindaran serta kata-kata lisan daripada orang sekeliling mereka. Seperti yang kita umum, di barat sudah ada pasangan sejenis yang berkahwin dan hidup seperti suami isteri, dan inilah yang sedang berlaku di negara Malaysia. Individu yang terlibat dengan gejala ini telah menjatuhkan maruahnya sendiri sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar. Namun, akibat menurutkan nafsu mereka yang susah, soal maruah dibuang ke tepi dan menjadikan soal keseronokan sebagai keutamaan mereka. Kecelaruan yang mereka alami ini secara tidak langsung menyebabkan masa depan mereka gelap dan hancur. Sebagai yang kita sedia maklum, LGBT bukan lagi satu rahsia. Ianya telah menjadi perbualan hangat di negara kita dan sering menjadi topik perbincangan dalam kalangan masyarakat. Mengapa ianya menjadi isu yang hangat dalam kalangan masyarakat? Hal ini kerana selain memberi kesan kepada individu dan agama, ia juga memberi kesan yang sangat mendalam kepada institusi kemasyarakatan. Golongan ini ibarat satu wabak yang mana akan menjadi kanser. Jika ia tidak dikawal, akan terus merebak sehingga mengakibatkan kesan yang lebih mendalam. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan semestinya akan disingkirkan daripada
Hal ini kerana mereka akan membawa masalah yang lebih buruk dan menunjukkan contoh yang tidak baik serta negatif terhadap orang lain. Sebagai contoh, golongan LGBT atau ahli masyarakat yang melibatkan diri dengan aktiviti LGBT ini akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka melakukan aktiviti yang tidak bermoral ini. Justru itu dapat kita lihat di sini, kesan LGBT terhadap masyarakat amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang sentiasa menjaga adat dan tata susila serta pegangan agama. Selain menggugat institusi kekeluargaan di Barat, budaya sosial turut mengancam institusi kekeluargaan masyarakat di negara timur. Hal ini juga boleh memusnahkan institusi kekeluargaan yang mana akan menimbulkan banyak kebincangan sosial, budaya, psikologi, agama, etika dan juga moral. Hal ini sekaligus membawa kepada kehancuran institusi kekeluargaan dan secara tidak langsung menandakan berlakunya kehancuran umat manusia. Hadirin yang dirahmati sekalian, agama adalah panduan hidup bagi penganutnya dan dalam agama itu sendiri mempunyai tata cara hidup yang sempurna serta baik. Yang pasti sama ada Islam, Hindu, Buddha maupun agama-agama lain, mereka turut menolak LGBT ini. Mengapa? Kerana aktiviti LGBT ini amatlah dilarang dalam semua agama. Seperti yang telah diceritakan dalam kisah kaum Sa'dum yang dibinasakan oleh Allah akibat perbuatan jijik mereka, ini sudah cukup membuktikan bahawa Islam menentang dan melarang umatnya terlibat dengan LGBT. Seperti yang kita tahu, tujuan setiap perkahwinan adalah untuk meramaikan umat manusia di muka bumi ini. Setiap pasangan Islam haruslah melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Jadi, bagi merealisasikan tujuan ini, ia mesti melalui ikatan perkahwinan yang sah. Allah SWT telah menciptakan manusia ini dengan beberapa tujuan, antaranya ialah seperti yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa, firman Allah yang bermaksud, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah mengembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 1. Apa yang dapat kita fahami daripada ayat di atas adalah Allah telah menciptakan manusia ini dengan berpasang-pasangan, dan daripada pasangan tersebut akan lahirlah zuriat atau pewaris bagi meneruskan generasi manusia. Ini telah membuktikan bahawa gejala LGBT telah lari daripada tujuan penciptaan asal manusia ke muka bumi ini. Apakah anak boleh dilahirkan melalui aktiviti sonsang kaum sejenis? Sama sekali tidak. Oleh itu, sekiranya amalan LGBT ini berleluasa, maka matlamat Islam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai dengan baik. Selain itu, timbul pula pelbagai masalah buruk kerana matlamat rumah tangga yang kabur. Hal ini kerana Islam menggalakkan perkahwinan kerana untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW serta mengamal hawa nafsu dengan cara yang halal. Jadi, sekiranya salah seorang pasangan suami atau isteri terlibat dengan aktiviti LGBT ini, sudah pasti akan memberikan tekanan emosi kepada pasangan masing-masing. Kesannya juga sangatlah buruk kerana kadang-kadang tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada ibadat harian yang wajib ditunaikan oleh orang Islam. Justru itu, LGBT ini jelaslah menunjukkan kesan dan pengaruh yang sangat negatif terhadap individu dan masyarakat dan agama, khususnya Islam di negara Malaysia kita. Oleh itu, perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak agar golongan ini tidak terus memperlekehkan maruah negara kita. Terima kasih Saudari Nazirha atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Ternyata LGBT ini bukan sahaja memberi impak yang negatif kepada individu, malah ini juga memberikan kesan kepada kelompok yang lebih besar seperti masyarakat, negara dan juga agama. Kita sebagai individu yang patuh pada ajaran agama perlulah bertanggungjawab dalam membanteras perkara-perkara seperti ini daripada terus menular dalam kalangan masyarakat. Baiklah, kita akan berhenti berehat sebentar. Kita akan meneruskan perbincangan forum kita selepas ini.
kita teruskan hari ini. Mari kita teruskan perbincangan kita. Menyentuh tentang tanggungjawab masyarakat terhadap penularan sesetengah individu dalam keterlibatan gejala LGBT ini. Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Ashiki. Apakah langkah yang perlu diambil ataupun cara kita mengatasi keterlibatan LGBT ini terhadap sesetengah individu yang mampu membendung perkara ini daripada terus menjadi trend pada masa kini? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Antara langkah-langkah yang perlu diambil adalah golongan terbabit perlulah memperbetulkan niat, melakukan taubat nasuha, selalu menyingati Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai dengan diri, persekitaran yang baik, sentiasa bersabar, memelihara kehormatan dan maruah diri. Mendalami agama dengan menghadiri kelas-kelas agama yang bertauliah. Sekiranya anda mempunyai kenalan LGBT, seharusnya menasihatkan mereka dengan mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi dengan kebijaksanaan, mengingatkan mereka jalan yang lurus dan memelihara keaiban mereka berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang serta budaya masyarakat Malaysia. Namun, tidak dinafikan golongan ini perlu mendapatkan bimbingan dan nasihat. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah dalam Islam agar memberi peluang kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyarankan masyarakat agar tidak menyisihkan golongan ini, lebih-lebih lagi mereka yang mahu berhijrah. Kita perlu memelihara akidah ummah, sama ada mereka yang telah terjebak atau perlu dihalang dari terjebak dalam amalan yang bertentangan dengan agama Islam. Dalam Islam, LGBT adalah suatu perkara yang dilaknat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada secara terus terang atau tersembunyi. Perkara tersebut perlu diberikan perhatian sepenuhnya dan janganlah mengharapkan hanya badan-badan agama atau pendakwah menjalankan tanggungjawab. Tetapi kita sebagai ibu bapa, guru dan orang awam perlu cakna kerana ia adalah satu dosa yang besar. Kita seharusnya memantau anak kita sekiranya mereka mula cenderung ke arah kelainan jantina, kerana ia akan terbawa-bawa hingga ke dewasa kelak dan kita harus mencegahnya sebelum terlambat. Kita memandang dosa besar ini dilakukan masih berdewasa. Tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hukuman dan azab sebagaimana yang berlaku ke atas kaum Nabi Nuh alaihissalam. Peranan institusi-institusi pendidikan amatlah diperlukan dan pelajar seharusnya didedahkan dengan penolakan budaya LGBT sejak awal lagi. Selain itu, kempen banteras budaya terbabit boleh dilakukan di sekolah, kawasan umum atau di media massa. Iklan dan rencana tentang isu LGBT haruslah dipaparkan untuk pengetahuan umum dan dengan adanya kempen seperti banteras LGBT, tolak LGBT ataupun LGBT dosa besar akan memberi kesan positif kepada masyarakat. Tindakan yang tegas daripada ibu bapa juga sangat penting bagi membendung masalah LGBT ini daripada berlaku kepada anak-anak. Kita sedia maklum bahawa dalam kalangan anak-anak tercetus apabila kita sebagai ibu bapa kurang memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa hendaklah memeriksakan nombor telefon anak-anak dan memberi nasihat kepada kenalan rapat mereka supaya tidak melakukan perkara tertutup. Semua pihak seharusnya bersatu padu untuk membendung masalah LGBT ini. Pelibatan semua pihak membanteras gejala itu mampu memberikan kesan yang positif kepada agama. Hukuman lebih berat kepada masalah itu seharusnya dilaksanakan untuk mewujudkan sebagai negara yang bebas daripada LGBT. Masyarakat Islam perlu menolak budaya barat yang membawa aktiviti sungsang yang membuktikan golongan LGBT adalah salah dan berdosa besar. Terima kasih saudara Ashiki. Jawapan yang cukup mantap ya para hadirin sekalian. Baiklah, ternyata bahawa LGBT ini memberi kesan yang negatif kepada semua pihak. Oleh itu, bolehkah saudari Naziha memberikan bukti yang kukuh berkaitan mengapa LGBT ini dilarang di dalam Islam dan apakah hukuman yang bakal diterima bagi pelaku LGBT? Terima kasih saudara
berlaku pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Beliau diutuskan oleh Allah untuk kaum yang sangat degil dan selalu membuat bencana, iaitu kaum Sadum. Keinginan dan aktiviti kaum Sadum ini sangatlah aneh. Bagi golongan lelaki, kaum Sadum ini mereka tidak mempunyai keinginan sama sekali terhadap wanita walaupun sedikit. Malah mereka lebih tertarik kepada lelaki. Mereka juga tidak akan berkahwin kecuali dengan pasangan yang sama jenis dan dengannya. Kisah sejarah Nabi Lut alaihissalam telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, firman Allah yang bermaksud, dan kami yang juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan budaya perbuatan fahisyah, iaitu keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka yang bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Daripada ayat di atas, jelaslah di sini bahawa aktiviti LGBT ini adalah sosang dan dibenci oleh Allah. Seperti kisah kaum Sadum yang diturunkan pada oleh Allah, di mana telah berlakunya satu bencana besar yang amat dahsyat kepada kaum Sadum. Negeri mereka telah ditimpa dengan tanah runtuh yang amat dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang selamat. Kesemuanya telah ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan timbunan tanah dan kaum Sadum telah dimusnahkan oleh Allah. Jadi, demikianlah balasan Allah terhadap kaum yang ingkar dengan arahannya. Hal ini cukup menggambarkan kepada kita bahawasanya LGBT adalah satu aktiviti yang haram dan keji. Hal ini kerana LGBT ini melawan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai berpasang pasangan. Justru itu, tindakan homoseksual adalah dilarang dalam undang-undang tradisional Islam dan boleh dikenakan hukuman yang berbeza. Ini termasuklah hukuman mati, bergantung kepada keadaan dan mazhab. Walau bagaimanapun, hubungan homoseksual umumnya diterima dalam masyarakat Islam pramoden ini. Hal ini juga menunjukkan bahawa rekod sejarah menunjukkan bahawa undang-undang ini jarang digunakan terutamanya dalam kes-kes rogol atau lain-lainnya. Terima kasih Saudara Naziha atas penjelasan yang diberikan. Mari kita teruskan sesi ini dengan membacakan soalan-soalan daripada penonton. Baik, soalan pertama adalah, saya merasakan perasaan songsang itu dari kecil lagi. Jadi, jika ia bukan fitrah, apakah ia? Saya ingin ajukan soalan ini kepada Saudara Ashikin. Tolong jelaskan perkara ini dengan lebih mendalam, Saudara Ashikin. Okey, berkenaan soalan ini, saya berpendapat bahawa perasaan itu adalah pengaruh daripada sekeliling. Ianya juga mungkin daripada media yang suka mempromosikan LGBT dalam drama atau filem. Tetapi sebenarnya sifat songsang ini masih boleh juga. Kejadian menunjukkan ramai gay dan lesbian yang sebelum ini tidak berjaya dalam percintaan lain jantina. Oleh sebab tekanan ini, mereka merasakan yang sama jantina itu lebih baik kerana kononnya lebih memahami. Jadi ini menunjukkan ianya bukan fitrah, tetapi merupakan pengaruh dari persekitaran. Justru itu, kita semua perlulah yakin bahawa setiap orang itu pasti ada pasangan yang sesuai dengan diri sendiri, cuma ia hanya lambat atau cepat hadir sahaja dalam hidup kita. Kerana itulah takdir jodoh. Terima kasih Saudara Ashikin atas penjelasan anda tadi. Saya berharap jawapan itu tadi dapat menjawab persoalan daripada penonton yang bertanya tadi. Baik, kita beralih ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya kita dapat daripada penonton kita daripada WhatsApp ya. Dia berkata, saya lahir dengan 2 alat kelamin. Ini bukti saya layak jadi transgender. Saya transgender tulis. Oh, maafkan saya, ini bukan soalan ya. Ini macam petikan, pengakuan, dia bagi pengakuan. Berdasarkan pendapat penonton kita tadi, apakah pandangan Saudari Naziha tentang kenyataan yang diberikan tadi? Kepada saudari moderator, jadi seperti yang kita sedia maklum, Islam telah mengiktiraf mereka yang lahir dengan 2 alat kelamin sebagai unsur. Mereka mempunyai bab khusus dalam fiqh tentang diri mereka sendiri. Mereka bukan transgender kecuali apabila mereka membedah untuk mematikan salah satu alat kelamin mereka. Maka ianya haram untuk membedah dengan tujuan tersebut. Justru itu, Musa ini bukanlah tiket untuk menjadi seorang transgender dan sekaligus untuk mempromosikan budaya LGBT ini. Terima kasih Saudari Naziha atas pandangan
pandangan dan penjelasan yang berdasar tadi. Sebagai intisari yang boleh kita dapatkan dalam perbincangan ini, LGBT ini boleh didefinisikan sebagai golongan yang sungsang yang menyalahi norma akal. Walaupun ia diterima di barat, namun LGBT tidak sesuai diamalkan di negara timur seperti Malaysia kerana bertentangan dengan budaya dan agama. Undang-undang LGBT juga perlu diperketatkan bagi membendung gejala ini daripada terus menular. Masyarakat di Malaysia perlu sentiasa diingatkan mengenai kesan-kesan negatif mengamalkan LGBT ini di samping memberi informasi mengenai isu ini agar dapat ditentang dan ditolak oleh masyarakat kita. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel jemputan kita, Saudari Siti Nurhashim binti Muhammad Malinda dan juga Nurna Zahana binti Muhtaram atas kesudian mereka berdua berkongsikan maklumat dan pandangan tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu LGBT. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serakapan. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.